Sakit telinga sebab pakai headphone. Sebab kuat sangat ke? Ni Fakihah. Okey, kita terus bincang. Okay. Kita dah baca petikan ni hari tu, adab menyambut tetamu. Okey, tulis 2 adab menyambut tetamu. Okay, itu Mak Iman dah bagi jawapan kan? Apa jawapan dia? Okay, jawapan dia adalah petikan tu Membuka pintu dengan muka yang manis. Membuka pintu dengan muka yang manis. Okey, membuka pintu dengan yang manis. Lagi? Menjawab. Memberi salam. Menjawab salam. Okey, menjawab salam. Menjawab salam. Menyambut tetamu, menjawab salam. Kalau apa? Kalau jawab mengalu-alukan kedatangan tetamu. Menyambut kedatangan tetamu? Mengalu-alukan. Mengalu-alukan. Boleh. Kiranya kita mengalu-alukan lah. Mengalu-alukan. Boleh. Okey. Ada jawapan lain yang nak tanya? Tak ada Okey. Seterusnya, apakah yang dilakukan oleh Syakilah setelah menjemput rakan-rakannya masuk? Menghidangkan Syakilah makanan. berkabas. Syakilah kemudian menyediakan juadah yang sederhana dan makan bersama-sama tetamu. Okey, betul. Menyediakan juadah. Menyediakan juadah yang sederhana. Okey. Menyediakan juadah yang sederhana. Dan makan bersama-sama. Okey, 2 markah. Ada dalam petikan ni. Okey, seterusnya. Berikan 2 kesan Syakilah memberi layanan yang baik kepada tetamu. Mendapat pahala. Okey, diberi pahala, terima. Dihormati oleh rakan jaga. Dihormati, okey boleh. Ni. Disayangi oleh Allah dan Rasul. Disayangi Allah dan Rasul. Okey. Disayangi rakan-rakan, disayangi masyarakat. Okey. Dimurahkan rezeki. Okey, itu antara jawapan yang diterima. Kan sebab dah ada, memang jawab ada apa ni, dia bagi tahu petikan ni kan. Dimurahkan rezeki, diberi pahala, disayangi Allah dan Rasul. Okey, senang. Dah ada, awak tak payah fikir, awak dah ada, dia dah bagi point dia dalam petikan tu. Okey, tuliskan erti tetamu. Okey, apa maksud tetamu? Azmi jawab apa? Jawab orang yang melawat ke rumah orang lain. Okey, boleh terima orang yang melawat ke rumah kita. Okey, ataupun orang yang datang berkunjung ke rumah kita. Orang yang berziarah. Orang yang ziarah, boleh terima. Okey. Okey, jawapan yang paling tepat, jawapan skema tetamu ialah orang yang datang berkunjung ke rumah kita, sama ada dijemput atau tidak. Okey. Poin dia kat situ, orang yang datang berkunjung ke rumah kita, orang yang datang. Okey, seterusnya, senaraikan 2 kebaikan melayan tetamu, ataupun sebenarnya dia kata kat sini senaraikan 2 fadilat ataupun hikmah. Itu semua sama Fadilat, hikmah, kebaikan melayan tetamu. Okey, apa dia? 2 kebaikan melayan tetamu. 2 kebaikan. Tetamu gembira. Boleh, tetamu gembira. Kalau perasan kat dalam petikan ni, dia bagi point akibat tidak melayan tetamu. Jadi, bila soalan tanya kebaikan, kita boleh terbalikkan je dengan jawapan tu.
Contoh kat sini kalau kebaikan dikata mendapat dosa kan. So kalau Mendapat kebaikan pahala. boleh cakap dapat pahala. Kalau akibat dia disempitkan rezeki, kebaikan dimurahkan rezeki atau diluaskan rezeki, dimurkai Allah, disayangi Allah. Okey. Dia sebenarnya 1.3 dengan 1.5 tu lebih kurang je dia punya soalan sebenarnya. Apa yang dia nak tu sama je. Cuma dia tukar belikkan soalan. 1.3 ni dia tanya berikan 2 kesan Syakila memberi layanan yang baik. Kan? So, dia sebenarnya sama je soalan dengan ni. Kebaikan melayani tetamu ni. Okey. Kita masuk soalan yang kedua. Okey, soalan kedua ni dia mengenai adab bermain. Okey, adab bermain. Nak baca boleh tak Aimah? Okey, boleh? Okey, Sarah baca. Okay. Bermain atau bersukan ialah aktiviti yang amat sihat dan digalakkan dalam Islam. Ia bertujuan untuk mengisi masa lapang. Kita juga perlu menjaga adab sebelum bermain seperti menutup aurat, bermain di tempat yang sesuai dan memastikan alat permainan yang digunakan selamat. Semasa bermain, kita hendaklah mengelakkan diri daripada tingkah laku yang ganas dan menimbulkan suasana tegang. Adab selepas bermain pula, kita perlu menyimpan alat permainan dan bermaaf-maafan sesama rakan supaya tidak timbul perasaan dendam. Hikmah menjaga adab bermain ialah supaya berdisiplin, boleh menambahkan kenalan dan mengeratkan hubungan sesama rakan. Okey, terima kasih Sarah. Okey, jadi petikan ni dia sangatlah straight to the point. Okey, sebab apa? Dia kat sini dia kalau mula-mula dia kata apa itu bersukan ataupun bermain. Dia cakap apa dia adab sebelum bermain. Okay, ni antara poin yang awak boleh garis masa awak baca. Sebelum awak baca soalan. Adab sebelum bermain dia bagi tahu. Adab semasa bermain pun. Adab selepas bermain dia bagi tahu semua 3 poin tu. Lepas tu dia bagi tahu hikmah. Okey. Bila awak dah keluarkan isi-isi tu semua, baru jawab soalan. Tengok apa yang dia nak. Okey, 2.1. Tuliskan pengertian bermain. Okey, dah ada Bermain atau bersukan ialah aktiviti yang amat ayat yang pertama tu. Memang saya nak pergi buang sampah sekejap. Okey Azmi. Okey, jawapan ni ada dalam ayat yang perengan yang pertama tu Aktiviti yang amat sihat dan digalakkan dalam Islam. Dah ada jawapan dah. Okey, yang kedua. Nyatakan 2 jenis permainan. 2 jenis permainan yang ini pun dia dah bagi tahu. Senang. Tapi kita boleh fikir. Okey, betul. Dia tak bagi tahu. Okey, apa jenis permainan? Ni awak mesti tera punya. Bola tampar. Bola beracun. Bola tampar, bola beracun. Bola sepak. Badminton. Okey, banyak apa-apa je. Bola jaring, bola baling, hoki, tenis. Okey, senaraikan 2 saja. Okey, seterusnya tuliskan 2 adab semasa bermain. Ini pun dah ada dekat dalam perenggan tu. Adab sebelum bermain iaitu menutup aurat. Lagi?
bermain di tempat sesuai itu sebelum yang sesuai. Okey, kejap. Salah. Dia tanya apa? Tuliskan dua adab semasa. Okey, semasa. Semasa bermain. Okey, mengelakkan diri daripada tingkah laku yang ganas. Lagi satu, mengelakkan diri daripada mengelakkan diri daripada tingkah laku yang ganas satu. Yang kedua, menimbulkan suasana yang tegang. Menimbulkan suasana yang tegang. Mengelakkan daripada menimbulkan suasana yang tegang. Okey. Yang pertama, mengelakkan diri daripada tingkah laku yang ganas. Yang kedua, mengelakkan diri daripada menimbulkan suasana yang tegang. Okey, ayat tu ada kat dalam perenggan. Okey, jumpa tak masing-masing? Jumpa. Okey. Okey, seterusnya. Darwish, jumpa tak Darwish? Darwish? Saya. Jumpa tak? Jumpa tak dia punya jawapan dia? Ni, semasa. Semasa bermain kita hendaklah mengelakkan diri daripada tingkah laku yang ganas. Lagi satu, mengelakkan diri daripada menimbulkan suasana yang tegang. Okey, itu adab semasa bermain. Okey, 2.4. Mengapakah perlu bermaaf-maafan selepas bermain? Supaya rakan tidak Untuk mengelakkan pergaduhan. dendam. Untuk mengelakkan pergaduhan, untuk mengelakkan perasaan dendam. Tidak timbul perasaan dendam. Okey, jawapan Azmi pun betul. Untuk mengelakkan pergaduhan. Supaya tidak menimbulkan perasaan dendam. Satu, kita kena minta maaf selepas bermain. Okey, seterusnya. Tuliskan dua kesan menjaga adab bermain. Kesan menjaga adab bermain. Berdisiplin. Berdisiplin. Betul, alright. Kesan tu dia nak tanya maksud soalan ni, kesan menjaga adab bermain ni, kalau awak jaga adab masa bermain, apa benefit awak? Apa advantage awak? So advantage dia jadi orang yang berdisiplin. Kat sini dah ada jawapan dia dah, Darwish, dekat karangan tu. Ni, jadi seorang yang berdisiplin, boleh menambahkan kenalan, mengeratkan hubungan sesama rakan. Macam kalau kita main dengan orang lain, lepas tu kita cari kawan. Pilih kawan. Tak, kita join dekat Orang yang tak kita tak kenal. orang tu kawan yang tak kenal, lepas tu tiba-tiba jadi kawan. Tiba-tiba jadi kawan kan, menambah kenalan. Betul? Itulah kebaikan kalau kita bermain dengan menjaga adab. Okey. Seterusnya. Okey. Soalan yang seterusnya ni, section seterusnya ni, awak kena fikir sendiri. Tak ada dalam, maksudnya dia tak ada jawapan. Okey, berikan dua faedah adab dengan jiran.
berhaja apa Dua faedah beradab dengan jiran. Okey, Muhammad dengar jawapan daripada Zulaika. Faedah. Ingat tak Muhammad pernah kata kalau awak dah tak ada sangat idea nak tulis apa? Disayangi Allah dan Rasul, disayangi rakan ibu bapa dan masyarakat. Okey, itu 1 poin ke 2 poin tu Zulaika buat? 2 poin. 2 poin. Poin yang pertama disukai Allah dan Rasul. Yang kedua disukai Oleh ibu bapa, rakan dan masyarakat. okey, betul. Dah dapat 2 markah. Okey, selain daripada tu boleh jawab hidup tenang dan tenteram. Okey, sebab bila kita jaga hubungan baik dengan jiran ni, kita ada gaduh-gaduh, maksudnya jadilah hidup kita tenang dan tenteram. Okey. So dan jawapan lain yang sewaktu dengannya. Kalau ada jawapan lain yang nak tanya Mukadimah boleh tanya. Okey, next. Okey. Tuliskan 2 adab menziarahi jiran. Mukadimah nak dengar jawapan Kak Ish? Adab ziarah jiran. Terus tulis 2 adab menziarahi jiran. Tidak membuat bising. Okey, boleh terima. Ni dah jam 4 ni. Selebar dah jam 4. Lagi satu, tidak menggurus hati jiran. Okey, boleh. Betul. Tidak menggurus hati. Nak memang saya nak. Okey, apa Sarah? Yang pertama memberi salam, lepas tu kita kena ziarah dia pada waktu yang sesuai. Okey, betul. Terima. Okey, ada jawapan lain yang nak bincangkan? Okey, Mukadimah bagi tahu jawapan Mukadimah. Antara adab dengan apa? Adab menziarah jiran ni, kita kena menjaga harta. Okey, dia ataupun dia adab dengan jiran sebenarnya, adab jiran, adab berjiran. Okey, kita jaga hartanya, menghulurkan bantuan apabila diperlukan, bergaul mesra. Okey, bergaul mesra dengan jiran. Okey. Seterusnya, tulis 2 akibat tidak beradab. Okey, akibat tidak beradab. Okey, Muhammad nak dengar jawapan Darwish. Okey, akibat-akibat ni pun senang. Tulis 2 akibat tidak beradab dengan jiran. Okey. Bergaduh. Bergaduh. 1 bergaduh. Gaduh. Menimbulkan pergaduhan. Okey. Lagi? 2. Memang adik saya ada kelas. Okey. Sekejap. Dia ataupun awak boleh terbalikkan dengan kelebihan tadi. Kan kalau kelebihan tadi, macam Zulaika cakap, disayangi Allah dan Rasul. Yang kedua, disayangi ibu bapa dan masyarakat. Okay, itu kalau kelebihan. So, bila kita nak jawab soalan yang ditanya akibat, kita boleh terbalikkan je. Dimurkai. Okay, dimurkai ataupun dibenci Allah. 1 poin. Lagi 1. Oh tadi kita dah jawab menimbulkan pergaduhan. Okey. Selain daripada tu boleh jawab dibenci masyarakat. Okey, dibenci ibu bapa. Okey, lagi 1 jiwa tidak tenang. Okey, itu jawapan yang awak boleh jawab untuk akibat. Okey. Okey, seterusnya.
Okey, adab. Nyatakan 2 adab menziarahi jenazah. Okey, ni awak tak belajar spesifik untuk darjah 4 dengan 5. Sebab untuk anda jais, ni darjah 6 baru belajar. Okey, Mama nak tanya Afrina. Apa jawapan awak? Apa adab ziarah jenazah? Tidak membuat bising. Okey, tidak buat bising. Betul, berterima. Orang kita tengah ziarah jenazah ni kan, orang tengah sedih. Apa yang kita buat? Lepas tu kalau pergi ziarah jenazah, dia dalam acara apa ni? Nak ada pengebumian jenazah, sebelum kita nak ke bumi jenazah ada apa? Ada solat jenazah. Yes. Jadi adab ziarah jenazah, bila kita pergi, kita solat jenazah. Solat jenazah. Okey. Jadi solat jenazah. Yang kedua tadi Afrina jawab tidak membuat bising. Okey, Marimah tambah jawapan tutup aurat. Okey, pergi ziarah jenazah kat rumah orang, tutup aurat, ataupun kat kubur ke, kena tutup aurat. Okey, seterusnya 4.2. Tulis 2 hikmah beradab ketika ziarah jenazah. Okey, hikmah beradab ketika ziarah jenazah. Dapat pahala. Okey, terima, dapat pahala. Lagi? Dapat meringankan kesedihan. Okey, orang tengah sedih kan, tapi bila orang datang, kita macam kita pujuk dia, kita cakap, kita suruh dia bersabar, kita bagi dia kekuatan, so tak langsung dapat meringankan kesedihan. Okey, meringankan kesedihan. Selain daripada tu, jawapan yang lain dapat merapatkan hubungan silaturahim. Okey, biasanya kalau orang yang bila dengar pasal kematian, biasanya saudara mara jauh yang dah lama tak jumpa kita, diorang mesti akan datang. Sebab bila dengar kematian kan, mesti dia nak ziarah juga. Okey, dapat merapatkan hubungan silaturahim. Yang lain, jawapan lain dapat mengambil pengajaran. Kan, sebab kematian depan kita. So, kita mesti mengambil pengajaran. So, itu antara hikmah beradab. Okey, seterusnya. Tuliskan 2 hikmah kedatangan tetamu. Ini kalau awak bijak, awak akan ambil jawapan dekat soalan yang pertama tu, soalan 1. Sama kan? Cakap pasal tetamu. Apa dia hikmah kedatangan tetamu? Ashraf. Mengeratkan hubungan silaturahim. Apa? Mengeratkan hubungan silaturahim. Okey, mengeratkan hubungan silaturahim. Lagi? Memurahkan rezeki. Dimurahkan rezeki. Okey. Okay, kalau jawapan yang depan ni apa lagi? Diberi pahala, disayangi Allah dan Rasul. Okey. Jadi itu hikmah. Okey, 4.4. Berikan 2 akibat tidak beradab dengan tetamu. Sekali lagi, jawapan apa? Soalan akibat-akibat ni. Dibenci Allah, dibenci masyarakat. Okey, itu antara jawapan yang boleh isi.
mendapat dosa. Okay, sebab orang yang tak berada dengan tamu ni maksudnya kita tak menjaga hati orang, dapatlah dosa. Okay, tak jaga hati orang, dapat dosa. Okay. Memang nak tulis tau. Tulis. Ya, saya tulis. Okay. Nanti senang awak nak ulang kaji balik. Okay, tuliskan 2 adab ketika berhujah. Okay, adab berhujah. Okay, ini adab berhujah ni Maklimah ada bagi yang dekat slide tu yang kita bincang hari tu. Okay, apa adab berhujah? Sarah? Ya. Berhujah. Apa Azmi? Saya pun tak tahu nak jawab apa ada berhujah nak bercakap. Okey, sebaik. Berhujah ni kan kita, maksudnya kita bercakap di depan orang ramai. Okay, kita, dia macam berhujah ni, kita bercakap. Berhujah. Ni. Dia baca ala-ala pidato. Macam kita yang cakap macam satu kat halayak orang ramai. Okey, boleh bagi jawapan Okey, adab dia berpakaian kemas dan tutup aurat. Okey, tulis. Berpakaian kemas dan tutup aurat. Yang kedua, memulakan dengan selawat dan salam. Kan kita nak bercakap tu sebelum permulaan tu kita kena cakap memulakan dengan selawat dan salam. Memulakan dengan selawat dan salam. Okey, jawapan yang lain menggunakan bahasa yang mudah difahami. Menggunakan bahasa yang mudah difahami. Sebab kita nak berhujah tu kita kena pastikan orang faham apa yang kita cakap. Okey, menggunakan bahasa yang mudah difahami. Okey, dapat? Dapat. Sekejap. Sekejap. Okey. Bahasa hujah. Okey. Okey. Okey, seterusnya. Tuliskan 2 adab ketika mesyuarat. Ketika mesyuarat pula. Ni. Berpakaian kemas. Okey, betul. Berpakaian kemas dan sopan ataupun menutup aurat. Tidak menyampuk. Tidak menyampuk. Okey, boleh, betul, diterima. Lagi masa mesyuarat. Mesyuarat tu kan kita tengah berbincang kan. Boleh tak gaduh-gaduh? Tak boleh, tak boleh boleh. kan? Sabar. Maksudnya kita kena berbincang dengan aman. Okey. Jawapan berbincang dengan aman. Okey, lepas tu masa kita mesyuarat tu pun kita masa mesyuarat tu kita nak bagi tahu idea-idea kita. Kan sebab masing-masing keluarkan pendapat. Okay, jadi adabnya adalah kita mengeluarkan idea yang bernas ataupun mengeluarkan pendapat yang bernas. Kalau tulis bahasa Melayu dulu pun tak apa lagi macam Darwish, Fakihah, Ashraf. Tapi dalam exam kena tulis Jawi lah. Berbincang dengan aman, berpakaian kemas, mengeluarkan idea yang bernas. Okey. Seterusnya, senaraikan 2 jenis barang yang halal dijual.
Dua jenis. Makanan halal. Okey, betul. Ataupun untuk kalau makanan tu pun dia Sabun. apa ni dia umum. Awak boleh spesifikkan lagi. Contoh buah-buahan. Okey, poin yang pertama tu awak boleh tulis buah-buahan. Yang kedua awak boleh letak sayuran. Senangnya. Lain daging yang halal. Okey. Sebab dia bila melibatkan pasal halal ni maksudnya pasal makanan lah kan. So kita ni lah kita spesifikkan sayuran, buah-buahan. Sebab memang confirm dia halal kan. Maksudnya dia tak ada, maksudnya kalau macam binatang tu dia kena sembelih baru halal kan. Daging yang halal. Okey. Seterusnya, nyatakan 2 adab ketika dalam majlis. Menjemput tetamu. Menjemput tetamu. Yang dia orang datang kat majlis tu. 2 adab ketika dalam majlis. Menjemput tetamu. Maksud Zara? Jemput tetamu tu masuk. Tak apalah. Sekejap. Berjemput tetamu. Ataupun kalau Sarah jawab mengalu-ngalukan kedatangan tetamu. Ataupun memberi layanan yang baik kepada tetamu. Boleh faham sebab maksudnya masa awak tu dalam majlis mestilah ada tetamu kan. Okey, jawapan yang lain. Dalam majlis memakai pakaian sopan, menutup aurat. Okey. Duduk dengan sopan. Tidak membuat bising. Apa sebenarnya? Betul. Tidak membuat bising. Tidak membuat bising. Duduk dengan sopan. Lepas tu dalam majlis kan maksudnya orang ramai kan. Kita jumpa orang. Adabnya adalah kita memberi salam, berjabat tangan. Tidak bergaduh. Apa Zulaika? Tidak bergaduh? Ada apa? Tak dengar Zulaika. Okey. Okey. Seterusnya, last. Okay, last. Tuliskan 2 pemimpin bagi kategori di bawah. Okey, negara. Perdana Menteri. Okey, Perdana Menteri. Keluarga. Ayah. 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 Okey, atau bapa. Okey, soalan tamat. Okey. Okey, jadi ni Muak Iman nak bahagikan tugasan. Okey, untuk akhlak minggu depan dah akhlak hari Selasa kalau tak silap Mak. Okey, calon-calonnya ialah terus salin terus jot down tajuk apa yang kena present. Maklumat ada beritahu ke tu? Apa ni? Bukan ke maklumat dah beritahu? Dah apa? Dah beritahu. Itu tauhid. Yang ni akhlak pula lah. Yang akhlak. Jangan risau, yang maklumat tauhid tu maklumat takkan tanya akhlak untuk minggu depan. Maklumat bagi orang lain. Okey. Oh, wow. Sufi. Adab bermain, Sufi ada kan? Okey, Sufi ada. Sufi ada bermain bagaimana nak awak terangkan apa adab sebelum bermain, semasa bermain, selepas bermain. Okey, dan apa perkara yang kita dilarang masa bermain. Okey, seterusnya Zulaika.
Maklimah nak awak bentangkan mengenai adab komunikasi. Okey, adab komunikasi darjah 4, tahun 4. Adab komunikasi tahun 4. Okey, apa dia adab komunikasi? Lepas tu apa dia perkara yang tidak beradab semasa komunikasi. Okey, seterusnya Kaish adab jual beli. Okey, Kaish adab jual beli. Kaish dengar tak? Oh, Kaish dia tolong adik dia. Topik kat Darwish. Mak. Kaish. Kalau adab jual beli. Adab jual Kalau beli. adab jual beli. okey. Kaish. Saya nak kena cakap apa dekat dalam adab jual beli. Dalam kelas ni maksudnya awak kena beritahu apa dia adab jual beli. Kena bagi tahu. Kena bagi tahu semua ke? Ya. Awak yang mengajar nanti. Awak yang mengajar. Okey. Apa adab dia, apa perkara yang tidak beradab. Okey, Darwish kena cakap pasal adab dalam majlis. Adab dalam Adab dalam majlis darjah 5 kalau tak silap Maklimah. Darjah 5. Okey, dalam majlis darjah 5. Okey. Maksudnya Darwish kena cakap apa adab, apa perkara yang beradab, apa perkara yang tidak beradab. Okey. Orang yang kelima, Faqihah. Faqihah kena cakap mengenai adab kepada pemimpin. Okey. Apa adab? Belum? Kita belum habis kelas lagi. Apa Faqihah? Adab kepada pemimpin dalam darjah 5. Okey? Adab pemimpin darjah 5. Apa perkara yang beradab? Apa perkara yang kita tak boleh buat kepada pemimpin? Okey. Yang orang lain nanti next time Maklimah bagi. Awak semua prepare je tajuk-tajuk ni. Jadi masa dalam kelas nanti tengoklah mana yang sempat ke mana yang tak sempat. Tapi Maklimah nak prepare je dulu. Okey, jadi itu saja. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada. Sufi dengar Yang tak ada nama saya. Ya Farish. Farish nanti sabar. Apa saya tak ada? Apa saya tak ada? Maklimah bagi 5 orang dulu. Nanti Okey. maksudnya untuk 5 tajuk ni dulu. Nanti yang orang lain tak kena tu nanti lain. Okey. Farish Haikal.